Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Muslimin muslimat sidang penonton di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, bagaimana semua penonton-penonton di rumah, begitu juga muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Mari sama-sama kita membaca doa untuk sama-sama mendapat sihat dan afiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma tahhir qalbi. Alhamdulillah, pada siri kuliah kesihatan ayuh, gaya sihat bersama pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada episod yang ke-10 ini kita akan ambil satu lagi, yakni cara-cara rawatan GERD, dan begitu juga bagaimana untuk kita merawati penyakit gastrik tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap sesuatu mestilah ada punca dan sebabnya. Mengapa datangnya penyakit GERD ataupun gastrik? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, namun janganlah kamu berlebih-lebihan, yakni melampaui batas. Jadi itulah sebenarnya punca penyakit. Kita akan berikan pesakit, yakni penderita GERD, sumber makanan asli yang berperanan untuk mengimbangi pada sel-sel dalam tubuh badan kita, kerana setiap hari hampir 550 juta sel yang mati. Nah, bagaimana kita untuk mengimbanginya kembali ialah memakan makanan yang seimbang tadi, yang dapat membantu penghadaman makanan dalam perut kita dengan teratur. Namun apabila kita makan makanan yang banyak dan makanan yang tidak seimbang, maka itulah di antara punca segala macam penyakit. Sebagaimana panduan Nabi SAW mengenai makan minum. Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita, alhamdulillah, mengenai makan minum yang meliputi pencegahan terlebih dos dan mengelakkan makan minum berlebih-lebihan. Makan boleh merugikan dan mengubah fungsi norma tubuh badan kita. Maka itu Allah melarang kita makan berlebih-lebihan, sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah apa yang kamu suka, namun janganlah berlebih-lebihan. Kerana punca segala penyakit akibat mengambil makanan yang berlebih-lebihan dan tidak teratur ataupun tidak seimbang tadi. Maka cara yang paling aktif, penonton di rumah, cara yang paling efektif untuk mencegah segala macam penyakit, maka Nabi SAW berpesan kepada kita dengan sabdanya, makanan itu adalah sumber segala penyakit. Bagaimana program diet itu menjadi sumber kesihatan kita dan gaya hidup kita. Begitu juga terdapat sebuah hadis yang lain, yang mana walaupun hadis ini lemah, di mana Nabi SAW berpesan, dikatakan al-batnu baitu kulli da', perut itu adalah rumah segala macam penyakit.
Jadi hikmah daripada etika tata cara makan yang diamalkan oleh Nabi SAW merupakan suatu aturan gaya hidup sihat bagi kita umat Islam dan seluruh manusia sejagat. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Seterusnya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs. Katanya yang maksud makan yang sedikit memudahkan hati menerima kebenaran. Yakni apabila makanan yang sedikit halal lagi baik, membuatkan hati kita jernih. Orang yang makan sedikit akan cepat menangkap ilmu. Makanan yang sedikit juga dapat mengawal hawa nafsu kita mudah-mudahan. Seterusnya kita lihat perut punca segala macam penyakit. Sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam yang paling buruk daripada perutnya ataupun lambungnya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Perubatan Nabi. Dan dikatakan bahawa perut itu adalah rumah segala macam penyakit. Apapun yang kamu makan, maka itulah yang akan menentukan kesihatan kamu. Sebagaimana dikatakan perut kamu adalah dapur kamu. Yakni menerima apa sahaja. Apa yang kamu makan, itulah yang akan menentu kesihatan kamu kelak. Perut itu umpama air sungai yang mengalir tadi. Jika baik sumbernya, maka baiklah air yang mengalir, memberi manfaat kepada manusia. Begitulah keadaan perut kita. Apabila kita makan makanan yang halal dan thayyibah, yang baik-baik, maka itulah yang akan menentu kesihatan kita. Mengapa kita perlu mengikut gaya makan minum Nabi SAW? Yang mana kita lihat dengan gaya hidup Nabi SAW, sebelum Nabi makan, Nabi akan minum air dan komo-komo. Begitu juga selepas makan, Nabi akan berkomo-komo dan membersihkan mulutnya ataupun bersugi. Sekiranya masih ada baki makanan-makanan yang belum hazam betul, masih melekat pada gigi-gigi kita dan gusi, ia dapat terus membuang sehingga tidak dia menjadi penyakit. Maka dari itu, Nabi selepas itu memulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersyukur kepada Allah selepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah beri kami makan dan minum dan menjadikan kami muslimin. Dengan makan dan minum, kita makin menjadi seorang abdan syakura. Maka, apapun yang kita ambil, suapan-suapan daripada makanan dan minuman, ia akan menjadi satu ciptaan ataupun dipanggil creation yang akan membentuk anggota organ badan kita, termasuklah hati kita, termasuklah paru-paru kita, termasuklah otak kita, mata, telinga, tulang, darah, daging dan seluruh organ-organ dalam tubuh badan kita. Maka itu kita perlu makan makanan yang halal dan thayyibah. Bukan hanya halal sahaja, bahkan thayyibah itu mempunyai kualiti yang baik, mempunyai kebersihan, dan begitu juga makanan itu tidak membahayakan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di atas muka bumi. Namun wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah.
Begitu juga Allah menyeru bukan hanya untuk orang muslimin, bukan hanya untuk kaum muslimin, bahkan Allah menggunakan lafaz ya ayuhan nas, oh mankind, kulu mimma fil ardi, eat of that which is lawful and good on earth. Surah Baqarah ayat 168. Jadi menunjukkan bahawa makanan halal dan thayyibah adalah merupakan konsep universal ataupun segagat. Seterusnya, ketika kita bangun pagi, tiba-tiba kita terasa pedih ulu hati kita ataupun sesak nafas kita. Tiba-tiba kita mengalami satu penyakit yang dinamakan GERD, G-R-D. Adakah anda selalu menghadapi gejala ini? Pedih hulu hati, terutama sekali pada waktu pagi ataupun pada waktu malam, lewat malam. Ataupun kita terpaksa memuntahkan kembali makanan supaya merasa lega daripada penyakit hulu hati itu ataupun penyakit GERD. Kadang-kadang perut terasa sebu selama berhari-hari. Kerap berjeluak, yakni makanan yang tidak hadam seolah-olah macam nak keluar daripada mulut kita, ataupun bersendawa beberapa kali ada gas yang keluar dari perut kita dan perut kita rasa kembung ataupun bloated. Begitu juga wa'iyazbillah rasa sentiasa nak buang air besar. Tetapi apabila kita buang air besar cuma keluar cairan-cairan sahaja. Itulah di antara punca-punca ataupun gejala-gejala GERD. Perut rasa sebu selama beberapa hari. Ataupun sentiasa bersedawa. Ataupun pedih ulu hati terutama pada waktu lewat malam ataupun pada waktu pagi. Jika seorang itu sakit ataupun irritable bowel syndrome ataupun mula sakit bererti ada sel-sel dalam tubuh badan kita sudah rosak ataupun mati ataupun sudah tidak berfungsi, maka dari itu kita memerlukan makanan yang seimbang untuk membantu kita menghidupkan kembali sel-sel yang baik. Jadi apakah di antara gejala GERD ataupun gastrik? Saluran pernafasan, yang pertama, saluran pernafasan kita menjadi sempit, sesak, sukar untuk bernafas. Yang kedua, gejala GERD ataupun gastrik, tidur kurang lena dan selalu terjaga di waktu malam kerana perut kurang selesa tadi. Ataupun gejala yang ketiga, terasa amat lapar walaupun baru sahaja setengah jam kita makan. Yang keempat, perut, badan ataupun badan menurun, merosot sedikit demi sedikit. Bulan, 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan, lama-lama kurus, jatuh berat badan kita. Apakah yang dimaksudkan dengan GERD? Kerana penyakit ini sudah biasa dialami oleh kebanyakan manusia. GERD yang dinamakan gastroesophageal reflux disease tadi. Gastro itu adalah perut kita yang keluarkan gas. Esophageal adalah kerongkongan kita. Reflux disease makna tendang balik. Apa yang kita makan tu dia ada gas, dia tendang balik, naik ke atas sampailah ke esophageal kita, makna kerongkongan kita. Dikatakan GERD occurs when stomach acid frequently flows back into the tube connecting your mouth and your stomach, esophagus. Dikatakan kita punya tekak. This backwash ataupun tendangan balik acid can irritate the lining of your esophagus. Maknanya dia akan membuat kita punya, apabila gas naik, kita merasa kerongkongan kita gatal. Many people experience acid reflux from time to time. Maknanya apabila kita mengalami GERD, maknanya tendangan gas daripada perut kita hasil daripada apa yang kita makan itu tidak hadam betul, maka dia tendang balik ataupun dipanggil backwash ataupun acid reflux.
dan itulah yang mengakibatkan penyakit GERD. Kebanyakan, many people experience acid reflux from time to time. GERD is mild acid reflux, maknanya asid yang agak sederhana yang tendang balik, that occurs at least twice a week. Dia akan berlaku mungkin 2 kali atau 3 kali seminggu. Ataupun yang moderate, daripada yang sederhana to severe, yang paling dahsyat, acid reflux that occurs at least once a week. Kalau dia berlaku sekali, mungkin dia adalah yang sederhana ataupun yang severe, ya, yang berat. Seterusnya, di antara gejala-gejala dikatakan symptoms of GERD, common signs and symptoms of GERD include a burning sensation in your chest, rasa di dada ni sangat panas, seolah-olah nak terbakar tadi, heartburn. Usually after eating, which might be worse at night. Selalunya berlaku apabila kita makan lewat malam dan banyak, maka itulah kita merasakan seolah-olah dada kita macam nak terbakar, panas. Ataupun hati kita, ulu hati tadi. Ataupun chest pain, dada rasa sakit, senak. Difficulty swallowing, makna kita mengalami sukar untuk menelan sesuatu makanan. Ataupun regurgitation of food, ataupun makanan yang sudah kita makan tadi rasa macam nak terkeluar sedikit sampai ke mulut kita. Dia tendang balik kerana tidak berlakunya penghadaman yang baik. Ataupun sour liquid, kita rasa ketika bangun pagi rasa tekak terlalu pahit ataupun masam kerana kesan daripada gas. Ataupun the casting up of incompletely digested, ataupun dipanggil bahawa berlakunya GERD ini ialah makanan yang kita makan apabila ia tidak hadam betul-betul, apabila gas tendang kembali, kita merasa sesuatu yang sangat masam ataupun pahit, seolah-olah ada makanan yang nak keluar tapi dia tidak muntah tadi. Ataupun sensation of a lump in your throat, kita rasa seolah-olah di tekak kita ni ada sesuatu yang menyekat tadi. Seterusnya, apakah di antara punca GERD tadi? Di antaranya adalah dikatakan esophageal reflux disease ini. Yang pertama adalah obesity, badan terlalu berat ataupun terlalu gemuk kerana akibat daripada makanan yang terlalu banyak ataupun kerana masalah keturunan. Ataupun orang yang sering banyak minum kopi satu hari 3-4 kali ataupun teh. Jadi kafein ini pun di antara punca GERD. Ataupun orang gaya hidupnya banyak stres, susah, depression dan sebagainya. Jadi membuatkan dalam perutnya ini banyak asid. Jadi itulah akibat bahayanya. Yang keempat, punca GERD ini kerana kalau kita lihat budaya orang Melayu kita ini sering makan gorengan-gorengan. Goreng pisang, jemput-jemput, macam-macam, ayam goreng, ataupun pada akhir zaman ini orang sering suka makan makanan yang segera, ayam goreng, kentang goreng, macam-macam. Tanpa kita sedari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, rupanya ia berkumpul segala macam gas. Cubalah anda fikirkan bagaimana makanan yang kita makan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apabila pencernaannya tidak hadam betul, dia masih berada di dalam perut kita. Tapi apabila berhari-hari, ia sudah menjadi satu najis dan najis itu akan mengalami gas yang sangat berbahaya tadi. Jadi sebab itu bahayanya apabila kita tidak dapat buang air besar secara luas. Jadi inilah di antara punca GERD. Ataupun makanan segera yang kita suka makan ataupun banyak cemil-cemilan yang tidak terhenti-henti.
Lebih-lebih lagi ketika kita menonton TV ataupun pada hari ini sudah 6 bulan kita sentiasa bekerja di depan komputer dengan Zoom, StreamYard dan sebagainya sambil kita makan cemil-cemilan sehingga setengah kilo, 1 kilo kita tidak perasan. Dan begitu juga di antara punca GERD ialah sering makan lewat malam. Ini di antara punca yang sangat bahaya. Apabila kita makan jam 11, jam 12 malam, makanan yang berat, kemudian 10-15 minit terus kita tidur. Sedangkan ketika itu, ketika kita tidur ini, perut kita masih terus bekerja dan makanan banyak yang belum terhadam. Itulah yang di antara punca yang dikatakan reflux disease. Maknanya makanan najis di dalam perut kita itu dia tidak berhadam betul. Dan akhirnya dia tendang balik naik gas ke esophageal ataupun dipanggil kerongkongan kita. Ataupun budaya setengah-setengah di kalangan kita yang suka bergadang lewat malam. Sehingga jam 1 pagi, 2 pagi makan lewat, kemudian melepak dan sebagainya. Jadi itu apabila dia dah jadi satu budaya, kita tidak sedar, bulan demi bulan, tahun demi tahun, penyakit ini sudah mula menular pada tubuh badan kita dan dia mengakibatkan perut kita punca segala macam penyakit. Cuba kita lihat, ini dipanggil gastroesophageal reflux disease ataupun gastroesophageal reflux disease. Cuba kita tengok gambar ini, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Yang di atas ini adalah perut yang sihat. Kerana apa? Di sini ni sebenarnya Allah cipta, dia panggil satu sprinkle, seolah-olah dia satu spring. Apabila kita makan, dia terbuka, kemudian makanan tu masuk ke perut kita, kemudian dia tutup balik, seolah-olah ada spring. Itu maknanya dia berfungsi betul ataupun baik. Tetapi yang punca orang kena GERD ialah kerana dia punya sphincter open. Sphincternya open ataupun terbuka. Apabila dia sudah makan, apabila sphincternya ataupun dia punya seolah-olah satu spring, penutupnya tadi sudah longgar dan dia tidak tutup. Apabila dia terbuka, makanan yang sudah kita makan ini, penghazamannya tidak kuat ataupun tidak baik, maka ia tendang balik keluar sampailah ke esophageal kita ataupun kerongkongan kita dan itulah punca kita sakit, tekak ataupun sebagainya dan rasa loya dan nak muntah ataupun menyegeluak tadi. Contoh lagi satu saya tunjukkan ialah ini di antara kita lihat perut kita ni apabila kita makanan masuk daripada esophageal kita ataupun kerongkongan kita, ia terus turun pergi ke perut, kemudian pergi ke usus-usus kita. Ini dipanggil closed sphincter. Ini baik, ini normal. Kalau yang lagi satu berlakunya reflux disease ini, apabila kita dah makan, makanan dah turun masuk ke dalam perut kita, tapi kita punya sphincter ini, dia terbuka. Dia tidak tutup, tidak normal. Apabila ia terbuka, inilah di antara punca berlakunya reflux. Esophageal reflux disease tadi. Jadi ini di antara gambaran yang hendak kita tunjukkan apakah di antara sebab punca yang berlaku. Ini lagi satu. Kita lihat esophageal kita ataupun esophagus kita ini. Ini kerongkongan kita. Jadi di antara punca GERD ini ada lagi satu istilah dia panggil LES, Lower Esophageal Sphincter. Jadi oleh kerana yang saya katakan tadi bahawa apabila dia mengalami LES, makanan yang sudah makan turun masuk ke dalam perut kita maka berkumpullah asid. Seharusnya kita punya sphincter ini tutup. Tetapi oleh kerana dia ada penyakit, dia tidak normal, maka kita punya sphincter ini close. Terbuka, maaf. Maka asid
daripada makanan yang tidak hadam dengan betul, ia tendang balik, naik sampailah ke esophagus kita ataupun kita punya kerongkongan. Itu yang mulanya kita rasa masam, kita rasa pahit, kita rasa loya, kita rasa ulu hati kita ada sesuatu yang tak kena. Jadi ini di antara lagi satu punca dia panggil lower esophageal sphincter. Seterusnya, bagaimana cara-cara untuk kita merawat GERD ini tadi? Tidak lain tidak bukan. Semuanya terpulang kepada anda. Ia bergantung kepada lifestyle change. Sama ada kita nak melakukan perubahan dalam pola hidup kita, makanan yang seimbang, makanan yang teratur dan sebagainya. Itu di antara cara yang paling mujarab sekali adalah sikap kita tadi ataupun pola hidup kita. Yang kedua, boleh kita lakukan dengan minum sedikit demi sedikit madu asli. Kita ambil sudu kecil, madu asli, kita masukkan sedikit, satu sudu. Kemudian jangan kita minum air dahulu. Biarlah ia meresap di kerongkongan kita untuk 5-10 minit. Kemudian lagi 10 minit kita masukkan lagi, titiskan lagi madu asli, satu sudu kecil buat kali kedua tadi. Sampai sekiranya ia betul-betul menyerap. Kemudian lagi 5 minit, kita masukkan lagi satu sudu kecil madu asli setiap pagi sebelum sarapan tadi. Jadi supaya yang mana peranan madu ini, pertama sekali orang yang kena GERD ini ialah kerana dia punya immune system ini tidak kuat. Maknanya kekebalan dirinya tidak kuat, maka kuman masih berada di dalam kerongkongannya. Jadi di antara madu asli adalah sangat mujarab, obat yang paling mujarab sekali untuk mereka yang mengalami GERD. Yang ketiga boleh dilakukan adalah dengan dicampurkan VCO, virgin coconut oil, dicampurkan dengan habbatus sauda yang minyak. Kita ambil satu sudu besar virgin coconut oil dan kita campurkan satu sudu kecil minyak habbatus sauda ketika petang selepas asar pukul 5 atau pukul 6 sebelum kita makan malam. Ataupun yang keempat, amalkan budaya sujud yang lama ketika solat. Lebih-lebih lagi kalau kita solat malam, solat tahajud, kita amalkan budaya, kita buka dada kita seluas-luasnya, sujud. Budayakan sekurang-kurangnya paling sedikit 7 minit. Yang paling afdal sekali 10 minit satu kali sujud. Jadi supaya apabila kita sujud, kita punya paru-paru terbuka, kita mendapat oksigen yang baik dan gas yang berada berkumpul di kerongkongan kita ini, dia akan tendang balik ke bawah tadi. Jadi ini boleh dilakukan lebih kurang 21 hari tadi. Kita budayakan pagi-pagi ketika perut kosong, kita makan madu asli, satu sudu kecil, 2-3 berikutan. Kemudian itu di waktu petang kita amalkan budaya makan minyak kelapa darah dicampur dengan satu sudu kecil minyak habbatus sauda. Yang kelima, yang keempat tadi, amalkan budaya sujud yang lama ketika solat. Yang kelima, boleh kita lakukan solat duha. Berpagi-pagi kita selepas solat duha, kita amalkan juga, kerana solat duha ini Nabi SAW mengatakan kita membuat sedekah kepada 360 ruas tulang kita tadi. Jadi kalau kita amalkan budaya ini, insya-Allah kita akan sihat. Setelah kita solat duha, yang keenam, kita berjalan di bawah sinaran matahari. Kerana sinaran matahari ini memberikan kita kekuatan dan dia akan membantu gas-gas yang berada di perut kita supaya ia menjadi normal.
kita lihat pancaran matahari yang datang daripada kita, lebih kurang 10-15 minit, biarlah agak lama sedikit, ia pancar pada paru-paru kita, hati kita. Kemudian barulah kita pusing ke belakang dan sebelah belakang kita juga, supaya kita punya ginjal juga mendapat supply sinaran matahari yang mana sangat berguna untuk kesihatan kita. Yang ketujuh, mengamalkan, dia panggil ACV tadi. Maknanya apple cider. Kita amalkan minum cuka apple, vinegar, waktu petang selepas makan malam. Katakan kita makan selepas maghrib, maka selepas maghrib itu lebih kurang dalam setengah jam kita ambil air suam, kita ambil 1 sudu apple cider vinegar yang asli, yang pasti kita nak cari yang organic with the mother tadi. Yang mana aslinya dia berkeladak. Sebagaimana saya pernah beri contoh jenama yang bernama Bragg tadi. Ataupun jenama-jenama yang lain, asalkan ia organic. Air suam 1 sudu, 1 gelas besar, kemudian 1 sudu apple cider vinegar, kemudian kita kacau, dan kita minum sedikit demi sedikit, kita isap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu yang dapat kita amalkan. Mudah-mudahan 7 perkara ini lama-lama insya-Allah, paling sedikit pun 3 minggu, paling lama 40 hari. Bolehlah kita lakukan cara-cara merawat GERD ini dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Jadi kembali kepada punca, GERD ataupun gastrik ini adalah masalah makanan tidak teratur tadi. Maka sekali lagi dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru dan memerintahkan kepada kita, wakulu washrabu, makanlah, minumlah apa yang nak kamu makan asalkan halalan thayyibah. Dan Allah melarang, wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Kerana berlebih-lebihan makanan inilah yang mengakibatkan GERD ataupun gastrik, yang dikatakan tadi pemakanan yang tidak hadam dengan betul, kita makan terlalu lewat malam dan makan berat, kemudian terus kita tidur. Itulah punca GERD yang sebenarnya. Kita akan berikan, kalau sekiranya ada pesakit, penderita GERD, kita beri dia sumber makanan yang seimbang, makanan yang asli, yang normal, yang berperanan untuk mengimbangi sel-sel yang telah mati dalam tubuh badan kita, yang dapat membantu penghadaman makanan dalam perut dengan baik. Sebab itu kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Waqiah ayat 18, 19, 20, menganjurkan kepada kita supaya senantiasa membudayakan makan buah-buahan dan sayur-sayuran sekurang-kurangnya 20 minit, setengah jam sebelum kita makan makanan yang berat seperti protein daging merah dan makanan yang mengandungi protein dan lemak yang begitu tinggi, yang dapat membantu penghadaman makanan dalam perut kita dengan baik. Mudah-mudahan. Maka seterusnya, ada orang yang mengalami stres tadi. Di antara punca GERD tadi adalah stres. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun anxiety, ataupun depression, dirundung malam. Ataupun mereka yang dipanggil those who have low neurotransmitter. Mereka yang mempunyai neurotransmitter yang rendah. Apakah di antara punca orang yang mengalami neurotransmitter yang rendah? Ialah kerana stres. Tadi kita katakan punca GERD ini adalah stres, anxiety dan depression. Jadi apabila kita punya low neurotransmitter ini berlaku kerana putus asa, stres dan sebagainya, ia akan menyeksa tubuh badannya dan akibatnya ia mengalami yang di satu lagi penyakit yang dipanggil the autoimmune disease. Sebab itu kita perlu menguatkan kita punya kerohanian. Dikatakan the soul is the major leadership
in the body. Roh kita ini adalah kepimpinan yang paling utama dalam tubuh badan kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah mencipta satu neurotransmitter yang merangsang sel-sel yang sudah mati ini untuk hidup kembali di dalam tubuh badan kita. Seharusnya kita punya neurotransmitter ni haruslah kuat, tinggi, untuk merangsang sel-sel yang telah mati dalam tubuh badan kita. Di antara sel yang bernama Schwann, itu dia panggil the helper cells, sel yang memain peranan memperbarui kita punya neurotransmitter supaya ia tinggi. Maka dari itulah dengan makanan yang seimbang tadi. Dan seterusnya kita akan bincangkan yang kedua adalah gastrik. Ketahuilah muslimin muslimat sidang penonton di rumah, gastrik itu terbagi kepada 3. Pertama, gastrik yang ringan, berlaku pembengkakan, berlaku di lapisan perut kita apabila ia bersentuhan dengan makanan. Apabila ia bersentuhan dengan makanan, maka berlakunya satu pembengkakan di dalam perut kita. Yang kedua, gastrik yang berat, wa'iyazbillah, kekerapan luka di lapisan perut yang bersentuhan dengan makanan. Apabila kita makan, lebih lagi makanan-makanan yang berat seperti protein ataupun banyaknya cemil-cemilan, ia akan mengakibatkan luka-luka di dalam lapisan perut kita. Yang ketiga yang amat berbahaya adalah ulcer gastrik. Ulcer gastrik ini ulcer perut yang bermaksud luka yang berlaku di lapisan-lapisan perut yang boleh dikesan melalui muntah ataupun najis. Jadi kita lihat kadang-kala selagi dia tidak muntah, selagi dia tidak buang air, penghadaman yang tidak betul, maka selagi itulah ia merasa terseksa. Cuba kita lihat di antara gambar ini, ini kita punya perut, ini kita punya kerongkongan. Jadi ada yang dikatakan tadi ulcer yang ringan, ulcer yang berat di dalam hujung perut kita tadi. Jadi ini di antara contoh-contoh kita boleh lihat. Dipanggil ini gastric ulcer tadi, yang ketiga tadi. Ataupun gastrik yang pertama, dan yang kedua dia panggil gastric juices. Cairan-cairan gastrik semuanya ni akibat daripada penghadaman makanan yang tidak betul ataupun pemakanan yang tidak teratur dan tidak seimbang. Ketahuilah penonton di rumah muslimin muslimat, di antara tanda-tanda ataupun gejala gastrik ini, rasa perut pada bahagian, sakit perut pada bahagian atas dan di daerah pusat. Yang kedua, rasa senak perut kerana ada angin, ada gas, berangin dan pedih tadi. Yang ketiga, rasa tidak selesa dan bloated, perutnya kembung dan sering sendawa berkali-kali. Itu semua tanda-tanda gejala gastrik. Ataupun buang angin ataupun kentut, kerap-kerap buang angin selepas makan. Yang kelima, rasa mual, loya, macam nak muntah tapi tak muntah. Dan apabila dia muntah, barulah ia rasa lega tadi. Dan berat badannya tiba-tiba menurun. Sedikit demi sedikit, bulan demi bulan, lama-lama dia sudah berkurangan berat badannya. Yang ketujuh, apabila ia buang air besar, maaf kata, najisnya berwarna hitam pekat seperti minyak tar dan muntah yang mengandungi darah. Ini peringkat yang ketiga tadi, dia kata ulcer perut. Apabila muntah, keluar darah. Wa'iyazbillah, semoga Allah pelihara kita. Kemudian itu yang ke-9, hilang rasa selera untuk makan. Dah tak ada selera untuk makan. Dan yang ke-10, dikatakan tadi dia punya berat badan turun secara berkala, sedikit demi sedikit, lama-lama sudah mengalami sangat kronik tadi. Hilang cengkung tubuh badannya. Dan di antara kalau kita lihat
punca-punca segala penyakit gastrik ini tadi mengganggu hidup anda dalam melakukan kerja-kerja harian. Apabila sakit di bahagian perut, anda turut mengalami sesak nafas. Anda sudah cuba berbagai-bagai tetapi namun tidak selesai juga masalah pedih di ulu hatinya dan pedih pada bahagian perut-perutnya. Dan pantang makan benda-benda yang masam, dia tidak boleh kena. Orang yang kena gastrik ini pantangnya ialah makan benda-benda yang pedas, masam, kafein seperti banyak minum kopi, lebih-lebih lagi yang sangat bahaya, muslimin muslimat minum air yang bergas dan air yang mempunyai sejuk, ais, dan berempah pedas, panas. Jadi itu masalah kepedihan masih tidak dapat diselesaikan kerana ia tidak pantang. Itu di antara puncanya. Jadi kalau ia terus pantang, berdiet dan amalkan minum air madu yang asli, pagi sekali, petang sekali. Dan begitu juga kadang-kadang seseorang itu merasakan dia dipenjarakan kerana tak dapat melakukan berbagai-bagai macam kegiatan atau ibadah dengan hatinya yang tenang dan terganggu amal ibadahnya ataupun pekerjaannya ataupun pergi keluar nak cari nafkah tadi. Maka dari itu tidak ada cara lain yang kita lihat, kita harus kembali kepada the Quranic food. Maknanya makanan-makanan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Banyakkan makan buah. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Sama ada minyak zaitun, begitu juga buah anggur, dan yang paling baik sekali kita memerlukan apabila ulcer ni, banyakkan makan kurma yang baik kerana kurma ini dia mempunyai fiber yang baik. Jadi itulah di antara muslimin muslimat, langkah-langkah untuk mencegah gastrik ini boleh kita lakukan dengan pertama sekali dikatakan makan makanan yang seimbang. Sebelum makan itu berkumur-kumur, membaca doa. Setelah makan juga kita berkumur-kumur dan kita baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Elakkan makanan yang protein tinggi, berlemak, elakkan makanan yang bermasam, elakkan makanan minuman yang bergas, elakkan makanan yang terlalu pedas. Kerana kita tidak sedar selama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, makanan yang kita makan ini lemak, dia apabila berkumpul, tiba-tiba kena sesak nafas, wa iyazubillah, dia kena serangan jantung. Maka kalau sekiranya ada gejala-gejala yang dikatakan stomach ulcer ni sudah begitu kronik, kita kena cepat-cepat berjumpa dengan doktor pakar. Jadi sebab itu kita dalam kehidupan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan haruslah kita menjadikan satu budaya untuk kita berjumpa dengan doktor untuk membuat medical check-up secara menyeluruh. Sama ada tes darahnya, sama ada tes air kencingnya, begitu juga blood pressure dan sebagainya. Jadi itulah muslimin muslimat sidang penonton di rumah, ingatlah sekali lagi apakah yang dikatakan gaya hidup Nabi SAW, yang mana Nabi SAW berpagi-pagi apabila bangun sahaja daripada tidur, Nabi akan bersihkan mulutnya bersugi. Kemudian itu Nabi akan minum air berkumur-kumur. Kemudian itu Nabi akan minum madu bercampuran dengan air suam, 1 sudu. Kalau sekiranya madu Arab 1 sudu, madu Nusantara 2 sudu makan. Dan yang ketiga tadi kita budayakan dengan campurkan VCO, virgin coconut oil dengan air suam dan taruh 1 sudu kecil minyak zaitun. Kalau kita dapat amalkan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan sihat. Dan budayakanlah makan madu asli, begitu juga buah-buahan, dan di antara buah-buahan yang sangat mujarab sekali adalah kurma yang jenis yang baik. Namun
carilah kurma yang sihat, yang baik, bukan kurma yang mana kulitnya sudah terlalu kering. Kerana itu nanti akan mengakibatkan peradangan, inflammation dan sebagainya. Jadi carilah kurma ajwa yang sihat, yang segar. Mudah-mudahan kita akan sentiasa sihat. Sebagaimana tadi saya katakan, kita amalkan pada waktu pagi, selepas solat subuh, ketika matahari sudah naik, waktu duha, amalkan solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian kita berjalan di bawah sinaran matahari agar kita dapat pancaran matahari sekurang-kurangnya paling sedikit 15 minit agar pancaran matahari itu dapat memancar dada kita, hati kita dan tubuh badan kita sehingga kita mendapat gaya hidup yang sihat, mudah-mudahan dengan apapun semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, qal likulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit itu pasti ada ubatnya. Inilah yang menggalakkan kita sungguh-sungguh akan mencari penawarnya. Dan sambungan hadis itu, fa idza usiba da'u dawa. Apabila obat dan penyakit itu padan ataupun match ataupun serasi, bari'a biiznillah, pasti akan sembuh dengan izin Allah, sama ada cepat ataupun lambat. Kalau sekiranya Allah menangguhkan pemulihan penyakit kita, itu menunjukkan Allah kasih, wujudnya kasih dan sayang Allah kepada kita, supaya kita terus bersabar dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada obat yang paling mujarab melainkan kita bermunajat kepada Allah, kita sujud, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menurunkan belas kasihannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah kita berjumpa di siaran yang lain pada episod yang ke-11. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Allahumma afina fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari wa tahhir qalbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum